Okay, cikgu presentkan semula apa yang kita belajar untuk hari ini. Okey. Okey, nisbah, kadar dan kadaran. Okey. First, yang kamu kena tahu tentang nisbah. Okey, ini maksud nisbah di muka surat 76. Okey, lihat sama-sama dengan cikgu. Okey, maksud nisbah. Nisbah adalah suatu bentuk yang digunakan untuk membandingkan dua kuantiti, tetapi dia sama jenis dari unit yang sama jenis. Okey, membandingkan dua kuantiti. Dua kuantiti sama jenis yang diukur dalam unit yang sama. Sama jenis tu maksudnya kalau RM, RM lah. Kalau kg, kg lah. Kalau dia beri, kalau dia beri kamu beberapa unit, biasanya nisbah ni ada dua bentuk. Ada dua bentuk, sama ada nisbah membandingkan dua kuantiti atau lebih. Kalau lebih tu biasa dia beri dalam 3. Sekarang kamu lihat nisbah A kepada B ditulis sebagai A kepada titik bertindih. Ini adalah ini adalah bentuk nisbah yang kamu kena tahu. A kepada B. Kalau dia kata 7 hari kepada 11 hari, bermaksud 7 nisbah 11. Macam tu Yang penting mesti samakan unit. Kalau hari dengan hari, kalau minggu dengan minggu. Contohnya 1 minggu, 1 minggu kepada 11 hari. Jadi kamu kena buat, 11 hari tu kamu tak boleh tukar atau convert kepada minggu, betul? 1 minggu lebih sikit. 1 minggu 4 hari. So tak boleh tulis macam tu. Dia kena satu figure sahaja. Satu jumlah sahaja. So kamu kena tukarkan dalam bentuk yang minggu tu lah. Minggu tu kamu boleh convert kepada hari. Jadi 1 minggu kepada 11 hari. Kamu tukar 1 minggu itu menjadi 7 hari. Jadi 7 kepada 11. Itu bentuk nisbah. Mewakilkan hubungan antara, kita belajar 2 kuantiti dan 3 kuantiti. Tapi untuk tajuk ini fokuskan kepada 3 kuantiti. So A, tengok standard pembelajaran ni. A kepada B kepada C. Cikgu highlightkan ni. Nampak tak? Dalam kotak sebelah kanan tu. A kepada B kepada C. So ini adalah untuk membandingkan 3 kuantiti. 3 kuantiti dalam satu unit yang sama. Kita lihat tanpa membuang masa, lihat contoh 1. Wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm. So kamu lihat. Ada 2 unit sentimeter. Unit sentimeter dan satu lagi unit meter. So kamu kena buat, jadikan dia dalam satu unit. So sentimeter tak ada masalah. Kamu jadikan dia kepada bentuk ni 0.02 ni jadikan kepada bentuk sentimeter. So 0.02 sentimeter ini, bila kamu tukarkan dalam bentuk sentimeter, dia akan jadi 2 sentimeter. Darab 100. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. So 0.02 meter dia akan jadi 2 sentimeter. So susunkan dia. Susunkan. 2 kepada 3 kepada 4.6. Yang ini tadi cikgu cakap. Dia mesti buat kalau nak cantik dalam bentuk nombor bulat. So 4.6 ni adalah perpuluhan. Jadi bila kamu nak buat dia dalam bentuk yang bukan nombor perpuluhan, iaitu nombor bulat, kamu kena ubah dia menjadi 46 dengan mendarab 10. Kat sini kamu kena darab 10.
cikgu kecilkan. Okey. Tadi nombor tu berapa? Ya. Okey, 2 kepada, nampak tak? Okey, 2 kepada 3 kepada 4.6. Okey, ni 4.6 ni kamu nak jadikan dia sebagai nombor bulat. Tak ada pecahan, tak ada perpuluhan. So kamu kena darab dengan 10. Bila satu nombor kamu darab dengan 10, nombor-nombor yang lain juga kamu kena darab dengan 10. So dia akan jadi bentuk yang lebih cantik. So 20 nisbah 30 nisbah 46. Okey. Syarat untuk kamu menulis nisbah adalah kamu mesti buat nisbah tu sehingga. Okey, jawapan ni dah betul. Tapi kalau kamu lihat nombor-nombor ni nombor yang besar. So kamu cuba mudahkan dalam bentuk yang lebih kecil. Okay, so nak mudahkan dia 20, 30, 46 ni boleh bahagi dengan nombor yang sama. Kalau tak boleh bahagi dengan nombor yang besar, so bahagi dengan nombor yang kecil dulu, bahagi 2. Jadi 20 bahagi 2 jadi 10. Okay. 30 bahagi 2, 15. Dan 46 bahagi 2, 23. Okay, 10, 15 dan 23 ni tak boleh bahagi dengan nombor-nombor yang sama yang lain. Jadi jawapannya sampai sini sahaja. Okay, cikgu harap semua faham. Itu cara macam mana kita nak tulis. Nisbah. Okay, nisbah. 10, bacaan dia 10. Okay, kepada 15, kepada 23. Ini bermaksud okay, kepada. Okay, boleh faham tak semua? Clear tak? Clear tak penerangan cikgu tentang nisbah? Clear tak? Macam mana nak tulis nisbah B kepada C? Okay, kalau tak nak buka mic, boleh buat dalam chat. Boleh faham tak? Boleh. 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 Okay, good. Okay. Okay, untuk latihan nanti kita cikgu akan bagi kerja sekolah. Cikgu nak kamu lihat modul PDPR. Okay, kita bincangkan modul PDPR, boleh? Okay, modul PDPR muka surat 28. 28. Okay, cikgu tulis kat chat. Okay, modul PDPR muka surat 28. Okay. Okay, untuk soalan 1 saya rasa tak ada masalah untuk kamu tuliskan jawapan. Okay, untuk soalan 1, 3 kepada 6 kepada 8. Okay. Ya. Okay, sorry kejap, kawan kamu ada problem tadi. Ada problem yang tak boleh nak join. Okay, tengok modul PDPR muka surat 28. Okay, cikgu bincangkan soalan 1. Okay, soalan 1. 3 kepada 6 kepada 8. Okay, kepada tu kamu kena tukarkan kepada bentuk titik perpuluhan. Titik bertindih. Okay, sorry, titik bertindih. So, jawapannya akan jadi 3. Okay, nisbah 6, nisbah 8. So, kamu lihat 3 kepada 6 kepada 8 itu, nombor-nombor itu sama ada dia boleh tak mudahkan. Okay, kalau tak boleh mudahkan, kamu kena
Kalau tak boleh mudahkan, itu jawapan yang terakhir. Tapi kalau boleh mudahkan, kamu kena mudahkan. Dia macam pecahan Okay. So, cikgu tunjukkan bagaimana. Cikgu bagi satu contoh. Okay, nanti kamu akan buat sendiri yang lain. Alright. Okay, 3 kepada 6 kepada 8. Okay, 3 kepada 6 kepada 8. Kita padatkan sikit lah tulisan awak ni. Nampak tak tulisan cikgu tu? Ke tak jelas? Jelas Jelas Halus sangat tak? Tak halus Boleh tengok? Jelas. Okey. Boleh jelas. Okey, 3 kepada cikgu nak cari pen yang tebal sikit lah. Apalah. 3 kepada 6 kepada 8. Okey. So 3, 6 dan 8 ini kalau kamu lihat 3 dengan 6 boleh mudahkan. Tapi 3 dengan 8 tak boleh mudahkan. Yang sama nombor yang sama. Maksudnya kalau 3 ni boleh bahagi 3, 6 boleh bahagi 3 tapi 8 tak boleh bahagi 3. So dia tak boleh mudahkan. Macam tu juga dengan 6 dan 8. 6 boleh bahagi 2, 8 boleh bahagi 2 tetapi 3 tak boleh bahagi 2. So dia tak boleh mudahkan, jadi jawapan kamu akan tetap kepada 3, 6, 8. Okay, macam tu Boleh faham So kamu teruskan soalan 2 sama juga. Soalan 3 pun sama, itu perpuluhan. Soalan 4 pun sama. Okay, macam perpuluhan tu cikgu tunjukkan contoh lagi. Okay, untuk soalan 3. Okay, soalan 3, 0.7 kepada 0.4 kepada 0.8. Okay, tadi saya ingatkan kamu, bila nombor ni nombor perpuluhan, kamu kena buat apa? Kamu kena tukarkan kepada bentuk nombor bulat. Okay, nombor bulat supaya nombor tu cantik. Jadi 0.7, 0.4, 0.8 boleh tukar kepada nombor bulat dengan mendarab 10. Okay, so sini darab 10 dia akan jadi 8. Sama juga 0.4 dia akan jadi 4 dan 7, 0.7 dia akan jadi 7. Jadi jawapannya 7, 4 dan 8. Macam tu juga dengan nombor 4. Okay, nombor 4. Manakala soalan 7, soalan 5, okay, kejap. Okay, sementara cikgu padam ni, kamu buat dulu nombor 4 tu. Kamu teruskan tanpa arahan cikgu, okey? Cikgu nak teruskan kepada nombor 5. So, okay, nombor 5. Okay, 2/7. Okay, 2/7 kepada 1/7 kepada 5/7. Okay, yang ini pun sama. Kalau bentuk pecahan, kamu boleh tukarkan dia dalam bentuk nombor bulat. Macam mana kamu nak tukarkan dia? Okey, 5/7 ni kamu darab dengan pembawah dia. Okay, yang bawah ni. So darabkan dengan 7. Jadi boleh hapus. Jadi nombor tu akan jadi 5 sahaja. Okay, bila sebelah darab 7, jadi semua ni kamu darab 7. Dia senang. Okay, senang bila nombor ni bawah dia sama. So kamu darab je dengan nombor yang sama. Okay, 7. So yang ini pun darab 7 dapat 1. Okay, yang nombor yang pertama tu darab dengan 7 pun dapat 2. Jadi nombor jawapannya adalah 2 kepada 1 kepada 5. Okay, boleh faham? Okay, yang itu saya rasa tak susah untuk awak. Okay, cikgu teruskan kepada soalan 7. Okay, now soalan 7. Okay, soalan 7 itu, soalan 7 tak susah, KG. Okay,
semua dalam kg. Jadi yang tu awak buat sendiri ya, boleh? Soalan 7 awak buat sendiri. Boleh tak? Soalan 7. Boleh. Okay, good. Soalan 7 buat sendiri 64 kepada 21 kepada 37. Tengok sama ada nombor tu boleh mudahkan atau tidak. Okay, kalau tak boleh mudahkan, stay dengan jawapan yang itu. Kalau boleh, kamu mudahkan. Saya nak bincang untuk soalan 8. Okay. Soalan 8. Sebab kalau kamu lihat, dia punya unit ada berbeza sedikit. So, 250 gram okay, kepada 0.3 kg kepada 1.7 kg. So kalau kamu lihat 250, 0.3, 1.7. 250 ni nombornya memang dah tak ada perpuluhan. So biarkan sahaja. Jadi apa yang kamu kena tukarkan adalah kg kepada gram. Okay, kg kepada gram kamu kena darab berapa? Siapa boleh bagi tahu saya? Kg. 1 kg berapa gram? 1 kg berapa gram? Okay, good. Shanian, 1000. Okay, Shanian malu nak cakap ya. Okay, 1000. Okay, 1000 gram. So, 1000 kamu darabkan ke kanan kan 3 kali. Okay. So, ini pun sama 3 kali. 1, 2, 3. Alright. So, 250. Dah sama unit. Okay, tak perlu tulis unit lagi dah. 250 kepada 300. Ni 300. Kosong kat sini. Ini kosong. Salah. Okay, ni kosong. Okay, sorry. So, kepada 1700. Okay, bagaimana nak mudahkan dia? Senang saja. Kamu tengok ada kosong dekat hujung dia. So, kamu boleh potong dulu. Okay, dengan membahagi 10. So, potong. Dia akan jadi 25. Okay. 300. Okay, dengan 170. Alright. So, 25, 300 dengan 170. Kamu boleh bahagi berapa? 25 tak boleh. So, try bahagi 5. Okay. So, bahagi 5, kamu akan dapat jawapan 5. Betul? So, ni 300 kamu akan dapat berapa? 300 bagi 5 berapa? Berapa? 30? 5. 300 bahagi 5 berapa? 60? 60. Alright, good. 170 bahagi 5? 30? 34. 34. Alright, good. So, yang 5, 60 dan 34 dah tak boleh mudahkan. So, ini jawapan final kamu. Okay, boleh? Boleh ya? Okay, so cikgu rasa tak ada masalah untuk soalan sehingga soalan 10. Tadi cikgu tengok Hokbun dah jawab dah soalan 10. Kan Hokbun ada kan? Okay, saya tengok dia dah jawab sampai soalan 9, soalan 10. Okay, soalan 9 tu sama. Soalan 9 kamu kena tukarkan, okay, sentimeter kepada milimeter. So, darab berapa? Darab 10. Okay. Jadi 5.2 tu darab dengan 10 dulu. 3 cm pun darab dengan 10. Jadi kamu boleh buatkan dia 52 kepada 30 kepada 19. Okay. Saya tulis dekat chat jawapannya. Boleh? Yang dah. Hokbun dah tulis dah. Okay, good. Bagus ya Tan Hokbun. Jawapan kamu dan yang lain juga sangat bagus.
malu untuk cakap dalam mikrofon tapi boleh tulis dalam chat. Tak ada masalah. So 82, 30 dan 19. Yang itu dah tak boleh mudahkan. Boleh mudahkan ke? Sebab 19 tu adalah nombor perdana. 19 dah tak boleh bahagi dengan apa-apa nombor. Jadi itu jawapan yang akhir. Okay. Sama juga dengan soalan 10. 4 meter kepada 25 cm kepada 300. Tentu kamu tukar kepada berapa? Kepada berapa sentimeter. Kamu kena tukar sendiri berapa sentimeter. Yang itu kamu kena boleh ya. Okay, 4 meter kepada berapa sentimeter. Kemudian boleh buat macam biasa. Alright. Cikgu harap semua faham. Untuk cikgu teruskan, okay, dah setengah jam. So setengah jam lagi cikgu akan teruskan kepada tajuk yang seterusnya. Okay. Nanti masa terluang kamu siapkan muka surat 28. PDPR. Okay. Dan kemudian kita pergi kepada tajuk yang seterusnya iaitu nisbah setara. Okay, nisbah setara. Cikgu nak kamu tengok buku teks muka surat 77. Okay, nisbah setara ini adalah apa dia? Nisbah setara. Okay, adalah bentuk nisbah di mana nisbah yang pertama boleh jadi kepada nisbah yang kedua. Okay, boleh jadi dengan nisbah yang ketiga yang diberikan. Okay, maksudnya dia bandingkan. Okay, setara ni maksudnya sama. Walaupun nombor tu tak sama, tapi bila kamu membuat operasi darab atau bagi, so dia akan dapat bentuk yang sama atau bentuk nisbah yang sama. Okey, bagus. Untuk nombor 10, 425 dan 300 ni. Saya tengok sekejap. 425 dan 300. Okey, pada 300. So itu kamu kena mudahkan. Yang terakhir, soalan 10 tadi kamu kena mudahkan dia. Okey, 400 tu kamu boleh bahagi berapa? Okey, kecilkan dia. So 25 boleh bahagi 5. 400 25 bahagi 5. So 400 dengan 300 pun bahagi 5. Okey, kamu akan dapat jawapan 80 nisbah okey, 6 jawapan 80 nisbah 5 nisbah 60. Okey. Okey, ada masalah tak? Untuk soalan tadi tu? Sorry. Cikgu tekan salah mikrofon pula. Okey, cikgu harap tak ada masalah untuk yang penerangan tadi. Jadi kita pergi kepada tajuk yang seterusnya, setara. Bagaimana menentukan nisbah setara? Okey. Bagaimana menentukan nisbah itu setara atau tidak? Jadi kamu kena lihat 2 nisbah atau 3 nisbah yang diberikan itu boleh tak jadi? Okey, nisbah yang satu lagi. Ini contoh ya. Sekejap. Okey. Dalam masa yang sama, kamu boleh rujuk muka surat 77. Okey,
Okey, cikgu presentkan sekejap buku teks. Boleh nampak ya? Boleh nampak tak? Buku teks cikgu. Boleh nampak Okey cikgu ni. Ini adalah berkaitan dengan setara, nisbah, setara atau tidak. Okey, perhatikan pecahan setara. Setara ni maksudnya dia boleh jadi yang sama. Kalau kamu lihat, okey, bentuk pecahan ini tak sama. Tetapi bahagian yang dilorekkan ni, kalau kamu lihat bulatan ni semua dia separuh. Okey, separuh bulatan. Walaupun dia punya pecahan tak sama, ini maksudnya setara. Dia pecahan dia tak sama tapi dia bahagian-bahagian yang dibahagikan tu okey dalam bentuk yang sama. Sebenarnya 2/4 ni dia sama dengan 1/2. 6/12 ni pun dia sama dengan 1/2. Okey, itu maksudnya setara. Jadi kamu nak check kamu nak tentukan sama ada setara atau tidak, kamu kena guna dua kaedah. Okey, bukan dua kaedah. Kamu boleh guna dua kaedah atau dua operasi sama ada bahagi, right, atau darab. Jadi kamu checkkan. Adakah 1/2 ini setara dengan 2/4? Okey, setara dengan 6/12. Jadi 1/2 ni nak 2/4 dia sebenarnya ni boleh darab. Okey, 2/4 boleh darab dengan 2. Okey, apa yang kamu perlu buat dulu adalah tukarkan dulu dalam bentuk nisbah. Ayah mana ayah? Pergilah keluar sana. Okey, ini cara dia. Kamu susunkan sama ada. Okey, susunkan dalam bentuk nisbah, kemudian kamu checkkan dia. Satu ni dia boleh tak jadi dua. Okey, atau dua ni kalau nak jadi satu macam mana? Dengan bahagi dua. Okey, kemudian 4 ni kalau nak jadi dua kena bahagi dua. Jadi operasi dia mesti sama Kalau untuk nombor nisbah, kalau nombor yang sebelah ni kamu buat bahagi, okey, nombor yang di sebelah yang dia pun kena buat bahagi. Okey, nombor yang kedua ni pergi ke nombor yang ketiga ni. Okey, contoh dia buat operasi darab. So dua-dua mesti darab macam tu. Tak kisah darab atau bahagi, since dia boleh dapat jawapan yang satu lagi. Okey, so nama dia adalah nisbah setara. Okey, setara. Okey, cikgu harap kamu boleh faham dengan kaedah. Kaedah macam mana nak menetapkan dia setara atau tak, sama atau tak. Okey. Ni contoh dua. Antara berikut, manakah nisbah yang setara dengan 27 dan 45? Jadi yang ni senang. Ni senang kamu check satu-satu. Okey. 9 nisbah 15. Okey, boleh tak jadi 27 dengan 45? Ni penyelesaian. Okey, kamu tengok penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia 27. 27, 45. Okey. Dengan 9 dan 5 dan 15. Okey, adakah 9 ni boleh jadi 27? Boleh? Boleh. Yang ini penyelesaian dia tak check, dia check tak ikut turutan. Kalau saya buat ikut turutan lah, senang. Check satu dulu, 9, 15. Okey? Sekejap cikgu present yang lain. Okey. Kamu boleh ikut cara dalam buku teks ataupun kamu boleh ikut cara saya ni. Sama je. So 9. Nombor tu 9 nisbah dengan 15. Okey. Adakah dia sama dengan 27 nisbah 45? Okey. So kamu tengok 9 nak jadi 27 kena buat apa? Okey, 9 nak jadi 27 dia kena buat darab dengan 3. 9 kali 3. So bila 9 kali 3, nombor 15 ni pun mesti darab dengan 3. Okey, macam tu. So jawapannya 27 nisbah 45. Jadi sama tak? So sama Sama. Jadi jawapan dia adalah setara.
Okay. Nombor yang kedua, 5 dengan 3. Okay, nombor yang kedua tu adalah 5 dan 3. Okay, 5, 3. 5 boleh tak jadi 27? Tak boleh. Okay, 5 dengan 3 tak boleh jadi 27. Boleh tak? Ha. 5 dengan 5 nak jadi 27 tak boleh. So, dia automatik lah terus tak? Tak boleh. So, dia tidak setara. Okay, tidak setara. Sebab 5 ni dah tak boleh jadi 27. Okay, macam tu juga dengan nombor 54 dan 90. Okay. Yang ketiga, nombor yang ketiga adalah 54 dan 90. Okay, yang ini kamu lihat, nombor ini nak jadi 27, dia kena bahagi 2. Okay, bila kamu bahagi satu nombor ni dengan 2, yang sebelah pun kamu bahagi 2. Kamu jangan ikut nombor yang diberi tau. Kamu bahagi dulu satu ni, 2, bahagi kemudian tengok yang sebelah. Kadang-kadang nombor yang ini boleh, nombor yang tak boleh. So, dia tak setara juga. Okay. So, yang ini bahagi 2, jadi kamu akan dapat 27 nisbah 45. So, sama tak? Sama Jadi, dia adalah setara. So, nombor-nombor yang setara tu, okay, kamu cekkan dia, kalau pecahan pun sama. 1/27 tu, kamu nak jadikan dia 1/2 dengan 5/6, nak jadikan dia nombor 27 dan 45 kena darab berapa? Okay, cikgu buat kat sini lah. So, 1/2. Okay, nisbah 5/6. Okay, ambil dulu satu nombor ni. Okay, kamu jadikan dia 27, kamu kena darab dengan nombor yang boleh jadi 27. So, 1/2 ni kamu darab dengan 54. Okay, dia hapuskan ni. Hitung. 54 dapat 27. Bila kamu darab dengan 54 kat sini, nombor yang sebelah dia ni 5/6, kamu kena darab dengan nombor yang sama. 54. Nanti kamu akan dapat jawapan berapa? Okay, kamu akan dapat jawapan 45 kat sini. Okay, ni potong dapat 9. Okay, so dapat 45. Jadi kamu akan dapat nombor yang sama. 27. Okay. Okay. Ni kamu akan dapat 27. Ni kamu akan dapat 45. So, sama. Jadi dia adalah setara. Okay. Setara ni biasanya soalan dia sama ada tentukan dia setara atau tidak. Okey, satu lagi biasanya dia akan berikan kamu satu bentuk, dia suruh kamu cari lagi satu bentuk untuk setara. Yang tu senanglah, kamu darab, kamu bahagi ke tak ada masalah. Ya, sekejap. Okey. Sekejap ya. Okey, sorry ya. Sekarang kamu lihat, kalau kamu faham, sekarang kamu lihat soalan di muka surat PDPR, modul PDPR di muka surat 29. Ada soalan tak? Setakat ni ada soalan tak untuk setara? Ada orang tak? Cikgu harap faham Kalau tak faham nanti bagi tahu. Okey? Untuk setara tu kamu tengok contoh yang kedua tu. Tak kisah sama ada bahagi atau darab. Okey, ingat boleh jadikan yang penting dia boleh jadikan kepada nisbah yang satu lagi. Okey, kita tengok soalan muka surat 29. Okey, 29. Kita cuba buat sama-sama. Okey. Sambil tu kamu boleh respon di chat lah macam biasa. Okey. Nombor 1, 11, 13 dan 22, 26. Okey. Adakah dia setara atau tidak?
Okey. Kamu kena buat jalan kerja, kemudian kamu kena tunjukkan jalan kerja, kemudian kamu tentukan sama ada dia nisbah setara atau bukan. Jawapan kamu, jadi ada jalan kerja dan di bawah mesti ada tulis setara atau bukan setara. Okey. Alright. Ya. Okey, kita tengok sama-sama. Cikgu akan bincangkan beberapa soalan. Okey. Kalau boleh cikgu bincangkan satu soalan. Satu soalan yang 2 nisbah. Okey. Satu soalan 3 nisbah. Okey. Sekarang kamu tengok soalan 1. Okey, soalan 1. Dia punya nisbah adalah 11 kepada 13. Okey, adakah dia setara dengan 22 kepada 26? Okey. Macam yang cikgu cakap tadi, kamu kena lihat, okey, tak kisah sama ada yang pertama ni nak pergi yang kedua ataupun yang kedua ni nak pergi yang pertama. Okey. Kalau kamu tengok, ni kecil, ni besar. So yang pertama kalau nak pergi yang kedua, kamu kena darab. Okey. So darab je. 11 darab berapa jadi 22. Boleh tak? Okey. So darab 2. Jadi 11 darab 2. Ini biar dulu. Jadi 11 darab 2, 13 ni mesti darab dengan nombor yang sama dengan 11. Okey. Kalau dia darab 2, mesti darab 2 juga. Okey, kamu abaikan nombor yang satu lagi tu. Okey, sekarang kita buat yang ini. So 11 darab 2 sama dengan 22. Okey, 13 darab 2 sama dengan 26. Alright. So 22 dengan 26 sama tak dengan yang ni? Sama 22, 26. Jadi jawapan kamu adalah nisbah. Ni jawapannya, nisbah setara. Macam tu Okey, boleh? Okey, kalau boleh cikgu nak, yang lain kamu buat sendiri, cikgu nak teruskan kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 kamu lihat nisbah dia 11, 3. Okey, dan 22, 8. Okey, yang ini sebenarnya kalau kamu lihat, kamu lihat pun dah tahu dah dia setara ke tak setara. Betul? Betul tak? Kamu boleh lihat dia setara atau tak. Senang je kan? 11 ni dia boleh jadi 22. Betul? Darab berapa? Darab 2. Tapi kalau 3 darab 2 dia akan dapat 6. Sama tak? Tak sama. Okey. Kalau nak buat cara juga 11 kali 2. Okey. So darab dengan 3 kali 2. Jadi jawapan kamu akan dapat 22 nisbah 6. Okey, sama tak? Tak sama tak sama. Ni tanda tak sama. Okey, bila tak sama, so 22 nisbah 8. Jadi dia bukan setara. Okey, bukan setara. Okey, cikgu harap kamu faham macam mana nak buat. Okey, macam mana nak buat untuk tentukan sama ada setara atau tak setara. Boleh Okey, so seterusnya last but not least untuk hari ni, lihat soalan yang ada tak 3 nisbah? Okey, ada 3 nisbah. So 3 nisbah kamu kena lihat betul-betul nombor itu. Okey, dan kamu kena bezakan mengikut kedudukan yang sama. Kalau nombor yang pertama dia mesti nombor yang pertama dengan nombor yang pertama. Nombor yang kedua dia mesti dengan nombor yang kedua. Okey? Cikgu delete dulu.
Alright. Sekarang kamu lihat soalan nombor 5. Okay, buat sama-sama dengan cikgu. Okay, soalan 5. Iaitu nombor yang pertama adalah, nisbah yang pertama adalah 3 kepada 6 kepada 8. Okay, dan nisbah yang kedua adalah 9 kepada 18 kepada 24. So nak tengok dia setara ke tak? Okay, ambil satu nombor dulu. Senang je. Ambil satu nombor. Okay, satu nombor dengan satu nombor yang pertama. 3 nak jadi 9 mesti darab. Okay, darab dengan 3. Okay. Okay, 3 darab 3. So kat bawah buat 3 darab 3. Bila nombor yang pertama, cikgu ingatkan lagi, bila nombor yang pertama darab dengan 3, so nombor yang kedua pun mesti darab dengan 3. Okay. Kemudian nombor yang ketiga juga mesti darab dengan 3. Okay. Kemudian baru kita dapatkan jawapan dan kita bezakan dengan yang di sebelah ni. Okay. So jawapannya 9 nisbah 18 nisbah dan 24. So tengok. 9 sama dengan 9, 18 sama dengan 18. Okay, 24 sama dengan 24. So dia sama. Okay, bila sama dia adalah nisbah setara. Okay. Senang kan? Okay. Macam tu juga dengan nombor-nombor yang lain. Okay. Cikgu terus pergi kepada nombor 8. Okay, last sekali nombor 8. Ni Okay. Nombor 8, nombor dia adalah 10, 11 dan 12. Okay. Nak dibezakan atau nak disetarakan, adakah dia setara dengan 30, okay, 31 dan 32. Jadi ambillah satu nombor dulu. Okay. So 10 nak jadi 30, 10 darab 3. Okay. Bila 10 darab 3, nombor 11 pun mesti darab yang sama. 11 darab 3, kemudian 12 darab 3. Okay. Jadi dapatkan jawapan. 30 nisbah. Okay. 33 nisbah 36. Alright. So tengok 30 dia sama dengan 30. 33 sama tak? Tak sama. Okay. 36 pun tak sama. So dia tak sama, jadi dia bukan setara. Okay. Bukan setara atau tidak setara. So itu jawapannya. Clear? Clear ya? Cikgu harap clear semua. Okay.